عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. Ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat wajah, kau diam membeku. Ku datang mendekati. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel kami. Hari ini Abang Kopiah nak menyampaikan satu kisah seram yang dikirimkan melalui email dari Kak Nora, bukan nama sebenar beliau, yang berasal dari Singapura. Walaupun kisah ini berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu, namun apa yang terjadi pada keluarga Kak Nora kekal segar dalam ingatannya hingga ke hari ini. Kisah seram yang berlaku kepada Kak Nora dan anak-anaknya pada tahun 2005 itu terjadi di sebuah pulau di perairan Singapura yang diberi nama Pulau Saint John. Sedikit info buat para pendengar kami, Pulau Saint John ini dahulunya dikenali sebagai Pulau Sekijang Bendera, dan pulau ini dianggap sebagai salah satu pulau yang penuh dengan sejarah dan kisah-kisah mistik. Dahulunya pulau ini dijadikan tempat kurantin bagi pesakit-pesakit kolera dan penyakit kusta. Kemudian, di waktu Peperangan Dunia Kedua, ia dijadikan tempat tahanan askar-askar British oleh pihak tentera Jepun. Ramai yang telah terkorban dan ditanam di pulau itu. Hari ini, Pulau Saint John adalah salah satu pulau destinasi bercuti yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi, walaupun pulau itu tersimpan 1001 kisah misteri. Kembali kepada kisah Kak Nora. Hasrat percutian dan memancing sekeluarga di pulau itu bertukar dari satu kebahagiaan menjadi satu kenangan pahit. Dikatakan oleh Kak Nora dalam emailnya, beliau bersama keluarganya yang terdiri dari suaminya, Encik Azmi, abang kepada Kak Nora, iaitu Encik Syam, dan 3 anak perempuan Kak Nora yang berusia 6 tahun, 5 tahun, dan yang bongsu baru berusia 2 bulan. Seperti yang telah dirancang oleh keluarga Kak Nora, pagi itu Kak Nora telah membuat persiapan bagi percutian itu seawal jam 6 pagi lagi. Maklumlah, anak-anak Kak Nora semua masih kecil-kecil lagi. Jadi persiapan lengkap harus diutamakan kerana di Pulau Saint John itu tiada kedai runcit atau sebagainya. Jam 1 petang mereka pun berangkat menaiki teksi menuju ke feri Terminal Harbourfront untuk mendapatkan feri yang akan membawa mereka ke pulau itu. Perjalanan dari Terminal Harbourfront ke Pulau Saint John mengambil masa kira-kira setengah jam. Dan disinilah Kak Nora mula merasa gelisah dan firasat yang tidak baik bakal berlaku pada dirinya sekeluarga nanti. Namun demikian, Kak Nora hanya diam membisu kerana tidak ingin merosakkan dan mematahkan semangat abang dan suaminya untuk pergi memancing di situ. Kira-kira jam 3 petang, mereka pun sampai di perlabuhan jeti Pulau Saint John. Keadaan pada masa itu tenang-tenang sahaja. Air laut mula naik pasang. Hembusan angin yang segar dan cuaca awan yang menutupi terik matahari membuatkan perjalanan mereka ke tempat perkemahan dengan lancar. Walaupun Kak Nora masih merasakan sesuatu yang tidak baik yang ada di pulau itu. Setelah memasang khemah mereka, abang dan suami Kak Nora pun menyiapkan jala dan pancing mereka untuk digunakan malam nanti. Sementara itu, Kak Nora pula menyiapkan air panas dan makanan untuk keluarganya. Kira-kira pukul 6.30 petang, selepas menidurkan anaknya yang berusia 2 bulan itu di dalam khemah, Kak Nora pun mengajak anaknya, Nona dan Noni, ikut bersamanya ke tandas awam yang berdekatan situ untuk membilas tubuh mereka setelah bermain-main di pasir. Kak Nora juga ingin mencuci botol susu anaknya yang bongsu sekaligus. Walaupun tandas awam itu berdekatan dengan tempat perkhemahan mereka, tangga yang harus mereka naiki itu terasa amatlah panjang. Suasana seram semakin terasa apabila mereka hampir ke pintu tandas itu.
Kak Nora dapat merasakan seperti ada sesuatu yang sedang memerhatikan mereka sejak dari awal tadi. Tapi dia hanya berfikir positif dan kuatkan semangatnya demi anak-anaknya pada masa itu. Apabila Kak Nora melangkahkan kakinya di dalam tandas itu, dia dapat merasakan aura yang kurang baik. Suhu dalam tandas itu sangatlah sejuk dan dingin seolah-olah berada di dalam peti ais. Tanpa membuang masa, Kak Nora pun membilas tubuh Nona dan Noni dahulu sebelum mencuci botol susu adik mereka. Dan disinilah gangguan pertama berlaku, kata Kak Nora. Selepas menyalinkan pakaian baru untuk si kakak dan adik, nama gelaran Nona dan Noni, Kak Nora pun menyuruh mereka menunggu beliau sementara hendak mencuci botol susu adik mereka. Dengan tiba-tiba kedua-dua anak Kak Nora lari keluar dari tandas. Kak Nora pun menjerit, "Kakak, adik, mari sini temankan Mama." Si adik tidak kelihatan, cuma si kakak masuk ke tandas dan terdiam seketika. Lalu keluar kembali. "Masuk sinilah cepat." Jerit Kak Nora sekali lagi sambil mencuci botol dan mengisi air untuk dipanaskan buat malam hari nanti. Anaknya, si kakak, masuk sekali lagi. Pada waktu itu Kak Nora pun tidak tahan kemarahannya dengan tingkah laku anak-anaknya lalu berkata, "Kenapa kakak ni? Kenapa tak nak masuk temankan Mama?" Anaknya Nona, atau nama manjanya kakak, hanya terdiam sambil melihat ke sesuatu tempat di dalam bilik tandas bersebelahan dengan di mana Kak Nora mencuci dan mengisi air itu. Tiba-tiba kedengaran satu suara wanita mengilai dengan kuatnya, seperti berada betul-betul di sebelah Kak Nora. Tanpa membuang masa, Kak Nora pun bergegas keluar sambil menarik si kakak. "Mana adik?" Tanya Kak Nora. Si kakak hanya menunjukkan jarinya ke belakang tandas yang juga ada tangga turun ke pantai. Bergegas ke situ, Kak Nora ternampak anaknya. Si adik hanya berdiri diam di tangga itu. Tanpa berfikir panjang lagi, Kak Nora pun membawa kedua si kakak dan si adik turun ke tempat perkhemahan mereka. Melihat Kak Nora bergegas turun seperti itu, Abang Syam pun bertanya, "Kau okey tak? Sampai kelam kabut ni." Kak Nora pun menceritakan apa yang terjadi di dalam tandas tadi dan kedengaran wanita mengilai kuat itu. Walaupun abang dan suami Kak Nora tidak mendengar apa-apa, Abang Syam tetap naik ke atas tandas itu untuk periksa. "Mungkin suara monyet kot atas pokok," kata Abang Syam kepada Kak Nora. Selepas berpusing keliling tandas itu, di luar dan di dalam, ternyata memang tidak ada seekor monyet pun yang ada di perkarangan situ. Untuk tidak menjadi panik, Abang Syam pun kata, "Tak ada apa-apalah. Mungkin kau terlalu penat aja tu." sambil menyuruh mereka semua turun ke tempat perkhemahan di bawah. Tapi Kak Nora tahu apa yang dia dengar tadi bukanlah suara haiwan. Apabila sampai di perkhemahan mereka, Kak Nora pun bertanya pada Nona dan Noni apa yang terjadi tadi di bilik tandas. Si kakak berkata yang dia terlihat ada seorang wanita yang seram berbaju putih dengan rambut panjang terapung-apung di sebelah Kak Nora tadi. Wanita itu melambai-lambai dengan kelihatan sebelah kakinya kudung dan berdarah mengalir. Si adik pula mengatakan dia terdengar ada suara bisikan seorang perempuan dari arah belakang tandas, lalu dia mengikut suara itu. Apabila dia di belakang tandas itu, dia ternampak seorang wanita berbaju merah panjang, berambut panjang, memanggil-manggil si adik untuk mengikutnya. Tetapi si adik tidak mahu. Mendengar cerita seram dari anak-anaknya, Kak Nora pun terdiam dan merasakan memang ada sesuatu yang tidak baik di pulau itu. Tetapi Kak Nora cuba menenangkan anak-anaknya dan mengatakan itu cuma halusinasi mereka sahaja. Tiba waktu malam, Abang Syam dan suami Kak Nora pun turun ke laut untuk menebar jala, meninggalkan Kak Nora bersama anak-anaknya sendirian di khemah. Kak Nora berdiri dan melihat Abang Syam dan suaminya semakin jauh ke laut menebar jala mereka. Dia pun menjerit, "Abang, dah jauh sangat tu, patah balik." Abang Syam dan suaminya seperti tidak mendengar teriakan Kak Nora itu. Mungkin kerana pukulan ombak yang kuat membuat kedengaran suara Kak Nora itu tenggelam di kegelapan malam itu. Kak Nora cuba berjalan mendekati pantai untuk memanggil sekali lagi apabila tiba-tiba sesuatu benda yang berwarna hitam seperti plastik lalu di depannya di atas permukaan air. Alangkah terkejutnya Kak Nora bila benda yang beliau nampak tadi tiba-tiba naik ke darat dan terbang ke atas sebuah pokok kelapa yang tinggi di situ. Sejurus naiknya benda itu ke atas pokok,
Lampu di tiang-tiang berdekatan khemah mereka semua terpadam secara serentaknya. Ya Allah, apakah itu? Bisik Kak Nora pada dirinya yang masih berdiri dalam ketakutan dan cemas itu. Melihat lampu tiba-tiba terpadam, Abang Syam dan suami Kak Nora membuat keputusan untuk kembali ke khemah mereka kerana risaukan keselamatan Kak Nora dan anak-anaknya. Malam itu Kak Nora hanya berdiam sahaja, tidak memberitahu kepada abang dan suaminya apa yang dia lihat tadi. Kak Nora perasan di balik kegelapan malam, di atas pokok itu, terlihat 2 biji mata yang menyala merahnya melihat ke arah Kak Nora sekeluarga. Kak Nora hanya mampu beristighfar hinggalah beliau terlelap. Keesokan paginya, suasana kembali tenang. Angin pantai yang sejuk dengan kedengaran ombak memecah sepi pagi membuat kesemua keluarga Kak Nora terbangun. Masih dalam kebingungan kejadian semalam, Kak Nora memaksa dirinya untuk bangun, menyiapkan sarapan pagi untuk keluarganya. Kalau ikut perancangan, sepatutnya mereka harus menaiki feri pada jam 11 pagi. Tetapi, Abang Syam dan suami Kak Nora masih lagi ingin memancing di jeti. Di sinilah berlakunya satu insiden yang membuat segala aktiviti-aktiviti mereka terhenti dan harus bergegas pulang. Kira-kira pada pukul 11 lebih, semasa Abang Syam dan suami Kak Nora sibuk memancing, Kak Nora dan anak-anaknya pun sudah bersedia menunggu feri yang seterusnya untuk mereka pulang. Tetapi dalam sekelip mata sahaja anak Kak Nora, si Noni, terjatuh dari palang tiang di tepi perlabuhan jeti itu. Kerana Noni jatuh ke belakang, kepala Noni luka dengan koyak yang dalam di kepalanya penuh dengan darah. Ya Allah! Teriak Kak Nora sambil berlari mendukung si Noni yang terbaring itu. Abang Syam dan suaminya pun bergegas lari untuk memberi bantuan. Kak Nora tahu seperti ada sesuatu yang menolak anaknya ke belakang sebagai tanda ia menghalau kami keluar dari pulau itu. Mujur pada waktu itu ada satu bot rondaan polis Coast Guard berhenti di perlabuhan jeti itu. Kenapa ni, Kak? Tanya seorang pegawai rondaan polis itu. Anak saya jatuh. Tolong, Tuan. Jerit Kak Nora dalam ketakutan. Pegawai polis rondaan itu pun memberi isyarat untuk menaiki bot mereka, lalu menghubungi ambulans melalui walkie-talkie untuk bersedia menyambut mereka nanti di jeti Harbourfront untuk dibawa ke hospital. Dengan pantas, pegawai polis itu pun memandu laju botnya keluar dari perairan Pulau St. John itu. Kak Nora, sambil memeluk anaknya Noni, melihat kembali di pulau itu. Ternampak seorang wanita berambut panjang berbaju putih, kotor, berdiri di belakang sebuah pokok kelapa sambil melambai-lambai kepadanya. Apakah yang mengganggu keluarga Kak Nora? Ataupun memang kebetulan sahaja kejadian ini berlaku? Pernahkah anda mengalami situasi yang sama menimpa keluarga Kak Nora? Silalah like, komen dan share kisah ini. Hingga ke minggu hadapan, saya Abang Kopiah mengundurkan diri. Assalamualaikum dan selamat malam.